So sistem ni are connected, bukan macam mesin sebiji, mesin satu tak ada hubung kait dengan mesin dua. Okay, mesin satu ada hubung kait dengan mesin dua ada hubung kait dengan mesin tiga. Sama seperti dalam production floor. Okay, maksudnya dalam production floor ada 100 biji mesin, tapi 100 biji mesin tu are connected to each other. Dulu-dulu totally different. Dulu-dulu adalah setiap mesin dia isolate. So, dia mesin satu takkan tahu mesin dua buat apa, mesin dua takkan tahu mesin tiga buat apa. Tapi current manufacturing punya production floor, mesin satu akan cakap dengan mesin dua akan cakap dengan mesin tiga. So everything is connected. And then on top of equipment ni akan terdapat conveyor belt. Okay, maksud dia transportkan barang tu daripada station 1 to station 3 melalui conveyor belt 24 volt DC. Kita akan tengok dia punya drawing ya. Kita akan tengok dia punya drawing. Daripada drawing tu kita akan parameterkan kita punya equipment. Okey, kamu boleh saja kalau internet kamu laju, kamu boleh download the software of Indraworld Engineering. Tapi kalau kamu tak nak download Indraworld Engineering, kamu akan remote daripada lab di Kismet. Okey, lab di Kismet. So, next adalah separator magazine. This is your separator magazine lah. Secara gambaran. Di bahagian station 1 terdapat separator magazine. Separator magazine ni dia dah asingkan komponen-komponen yang akan diproses. That is your separator magazine. Okay. Next adalah testing unit. Di testing unit ni semua produk yang sebelum di-assemble akan diuji dulu. Dia nak asingkan komponen-komponen yang mana daripada segi warna, daripada segi bentuk. Dia nak asingkan komponen, dia buat di testing unit. And then removing unit pula adalah di station nombor 1 juga. Okay, kali ni kita bawa secara live lah. Kita tunjuk secara live apa yang berlaku. Okay. Di stesen nombor 1 akan terdapat removing unit, barang-barang yang tak memenuhi spesifikasi akan dibuang di removing unit. Okay. So yang ni benda-benda kita nak program. Yang ni adalah bagaimana proses itu berlaku lah. Sekejap lagi saya explainkan lagi. Nombor 2, nombor 3, nombor 4 pin unit terdapat di stesen nombor 2 di mana dia akan masukkan pin. Portal unit dia akan press. Portal dengan press ni sekali lah. Dia akan masukkan komponen dan dia akan presskan komponen tersebut. Dan last sekali adalah high rack bay. High rack bay adalah kita punya servo motor system yang akan susun kita punya barang. Okay. Itu adalah benda-benda yang kita nak study, nak tengok dalam sistem kita ni. Okay. Explanation of the system and component. Yang ni adalah control cabinet. Yang kalau kamu ada di rumah, inilah bentuk control cabinet kita. Okay, real actual control cabinet lah. Sebab kita kawan ni busy, saya tak bawa kamera di sana. Lagi saya bawa kamera di sana. Okay. Dia pun dia bad mood kot hari ni, mandi. Okay. Control cabinet kita terdiri daripada safety relay. So, siapa yang boleh bagi tahu safety relay tu kat mana? Agak-agak lah teka-teka. Kalau baru teka mesti kena lah. Safety relay. Jawab gigi boleh tarik balik lah master dia apa. Expert ni. Relay. Safety relay. Bawah kiri. Mana ni tuju bawah kiri. Relay. Kiri. Kiri kanan. Kanan tu. Kanan. Kanan. Kita sebagai daripada buat dia apa, kita boleh tarik segi dia apa. Okay. Safety relay ni warna kuning ke atas. 3 biji. Safety relay. Oh, atas. Bahagian belah kanan, atas sekali. Ni safety relay. Tengok saya lah.
Okey, sorry. Gangguan. Okey, safety relay ya. Komponen pertama safety relay. Kalau yang ada dekat lab ni, saya alu-alukan yang dekat-dekat tu mai ke lab ni. Tapi kalau dah tak mampu mai, just tengok online lah. Okay. Lagi saya bawa video dengan Cik Dawani ya. Yang pertama adalah safety relay. Warna kuning tu. Kemudian fuse. Okay. Fuse adalah pemutus litar. Dalam gambar rajah ni takkan nampak fuse lah. Except fuses yang dimaksudkan adalah pemutus litar dan pemutus litar adalah circuit breaker. Okay, kita nampak ni satu circuit breaker. Yang atas ni circuit breaker. Ni adalah circuit breaker lah. Okay. And then PLC. Ni sebenarnya posisi yang kita belajar ni. Ni adalah PLC. Okay. Yang saya highlight dengan cursor ni adalah PLC lah. Okay. And then power unit terdiri daripada power supply. Ni adalah yang punya power supply. Sebelah PLC adalah power supply. And then untuk station 3 ada servo drive. Ini adalah station nombor 3, dia ada servo drive lah. Station nombor 1 dengan 2 tak ada servo driver. Station nombor 3 sebab dia ada direct bay, dia nak susun barang, dia pakai servo driver. Okay. Itu adalah the first component explanation of the system and component. Basically, setiap kita punya control cabinet macam ni lah dia punya bentuk layout. Terdiri daripada safety relay, circuit breaker, PLC, power unit. Power unit adalah power supply lah. Okay, yang ni saja terdapat dalam kita punya control cabinet. Okay. Explanation of the system and component. Okay, walaupun kamu ada jauh tapi kamu nak parameterkan station 1 ni, saya rasa tak ada masalah, perlu online. This actually adalah kali keberapa yang kita buat, tapi hari tu kita tarik yang ni daripada Maida punya syllabus. Tapi kita rasa dia penting juga lah untuk student tu parameterkan actual PLC. Okay, kita nak parameterkan actual PLC. Okay. Mesin ni di sebelah kiri dia punya door lah. Pintu ni terdapat sambungan daripada satu stesen kepada satu stesen lain. Yang lain through dia punya pintu di sebelah kiri dan sebelah kanan. So sebenarnya sini ada satu panel. Sebelah kiri kita ada panel, sebelah kanan kita juga ada panel. Dan panel-panel ni mengandungi your punya main switch atau isolator switch. Okay, this your isolator switch lah. Warna merah tu adalah isolator switch. Di mana kalau you cut off the isolator switch, power takkan ada dalam sistem. Okay, isolator switch. And then pneumatic maintenance unit. Yang bawah ni adalah you punya pneumatic maintenance unit. Okay. Dalam pneumatic maintenance unit terdiri daripada filter dan regulator. Filter adalah nak buang condensate water. Filter nak buang condensate water dan regulator nak laraskan pressure sistem tersebut. Okay, maksud dia any condensate water dia akan buang dekat filter tu lah. Kat bawah tu ada filter bowl, dia buang air di bahagian bawah filter bowl tadi. Okay. And then dia punya pressure kalau you belajar pneumatic, maksud dia efficiency pressure adalah 6 hingga 8 bar dalam sistem pneumatic. Efficiency of pressure is actually 6 to 8 bar.
6 hingga 8 bar adalah efficient punya pressure. Okay. Alright. And then di bahagian belah ni juga terdapat connection dengan Ethernet port. Connection tu adalah connection daripada segi communication di mana dia gunakan Ethernet. Ethernet ni sebagai dia punya network lah. Okay, Ethernet port untuk connect daripada satu station 1 ke station 2 ke station 3 dia gunakan Ethernet. Okay. Next. Daripada sebelah kiri, then di sebelah kanan dia akan loop ke mesin sebelah. Okay, maksudnya supply pun dia loop, pressure pun dia loop, Ethernet port pun dia loop. Okay, daripada sebelah mesin ke sebelah mesin lagi, dia loop through Ethernet port. Okay. Okay. Ini adalah conveyor belt system untuk station nombor 1. Okay, station nombor 1 ni adalah station nombor 1 lah. Okay, conveyor belt. Tiga stesen akan mempunyai conveyor belt. Station number 1, station number 2 and station number 3. Okay, kita akan pasang video lah. Let saya pasang video tengah hari ni. Then video tadi ni kita live kan lah. Right? Okay, kita tunjuk ni luar slide dulu lah. Lagi Cik Zawani dan saya akan explain in real life macam mana mesin tersebut baru kita boleh parameterkan dia. Okay. And then is a belt driven conveyor. Conveyor ni adalah menggunakan belt driven, is a 24 volt 24 volt DC punya conveyor, 24 volt DC conveyor. Okay, dia ada dua relay, satu boleh pusing clockwise, satu boleh pusing counter clockwise. Dia boleh jalan dua-dua hala, clockwise dan counter clockwise. Okay, dia punya default punya running adalah in clockwise. Keluar daripada separator magazine akan lalu to conveyor sampai dekat hujung ni. Okay. And then untuk station number 1 dia pakai double acting cylinder. So double acting cylinder pair dengan 5 two-way directional control valve. And then terdapat read limit switch. Hari itu kita ada discuss pasal read limit switch. Terdapat read limit switch pada separator magazine untuk baca dia punya field level, berapa banyak komponen yang ada dalam kita punya separator magazine. Okay. Okay. So kita ni Okay. Okay, yang ni adalah unit yang kita akan pasang. Dia adalah komponen kita panggil cube lah. Basically kita nak sambungkan dua cube ni, top dan bottom attach dengan satu pin. Okay, top dengan bottom attach dengan satu pin. Kita nak combine, kita nak suruh mesin ni buat. So satu separator magazine akan mengandungi satu bahagian komponen lah. Jadi dua bahagian komponen. Satu tu mengenai satu bahagian komponen. Okay.
So this is separator magazine tersebut. Dia ada top and bottom. Saya kita tengok. Okay. Next adalah lepas dia separatekan komponen tadi, dia akan melalui 4 testing. Okay. The first one menggunakan capacitive sensor. Nak tengok barang tu ada ke tak ada atas conveyor. Second one, dia ada contour dengan analog sensor. This is contour. Dia nak test barang tu sama ada terbuka ataupun tertutup. And then ketiga adalah optical sensor. Nak test sama ada barang tu hitam ataupun putih. Yang keempat adalah inductive sensor. Nak detect material tu logam ataupun bukan logam. This is program yang kita akan tulis ya. Okay. So program tak ada lagi, kita akan tulis program tu. Okay. Kita akan parameter untuk tulis program tersebut. Okay. Yang ni adalah contoh mana satu kapasitif, nombor satu adalah kapasitif. Nombor dua dia ada silinder kontur. Silinder tu akan turun, dia check sama ada barang tu terbuka ataupun tertutup. Ketiga adalah optical. Optical sensor ni proximity photo sensor lah, infrared. So dia akan bounce balik diffuse sensor dia akan bounce balik. Anything yang gelap dia tak akan hantar signal, anything yang cerah dia akan trigger satu. So dia is diffuse. Dalam slide untuk Maida itu saya dah bagi tahu dah. Untuk foto commonly terdapat 3 type of sensor. Satu is true beam, satu diffuse, satu is retroreflective. This is diffuse lah, tak ada, cuma ada satu housing. And then the last one, number 4 is inductive proximity sensor. Dia detect metal dan logam dan bukan logam, sebab logam adalah bahan yang boleh melakukan induction lah. So that is inductive proximity sensor. Okay. And then di bahagian hujung terdapat, bahagian hujung station 1 terdapat single acting cylinder. Okay, single acting cylinder. Yang terdiri daripada 5 two-way directional control bar with spring return. Kemudian ada read limit sensor and a RAM for rejected part. So any barang yang salah, dia akan reject barang tu keluar. Okay, tak kita tengok. Okay. Untuk station nombor 2, sepintas lalu sebelum kita nak parameterkan station nombor 2, kita tak perlu lagi ya mengetahui secara mendalam. Yang ni adalah kita panggil pin unit. Pin unit, atas ni ada pin yang akan masuk ke dalam kita punya workpiece tadi. Sebelum dia sambung, dia ada penyambungan dia masukkan pin ke dalam barang tersebut. And then semua tu dilakukan oleh pneumatik lah. Ini untuk station number 1. Number 2, yang ni adalah gantry untuk pick and place component. Then ni gantry punya cylinder lah, cylinder 1, cylinder 2, ZXZ apa semua. And then ni adalah pneumatic press station number 2. Okay, ni pneumatic press station number 2. Yang ni adalah high rack bay yang terdiri daripada servo motor X and Y. Okay, so yang ni kita parameter last lah. Kita mungkin tak parameter station nombor 3. Station nombor 2 kita akan parameter. Station nombor 1 kita akan parameter. Station nombor 3 kita akan parameter lah. Okay. And then untuk station nombor 3 akan ada housing dengan door safety. Okay. Semua komponen tersebut, station 1, station 2 and station 3, kita ada control panel. Dalam Bosch Rexroth system, control panel dia dikenali sebagai VAM. VAM tu adalah anything yang regarding dengan human machine interface, sama ada push button apa semua, dikenali sebagai VAM. VAM adalah visualize lah. A itu saya tak pasti, M tu manager, visualization manager. Touchscreen pun under VAM juga. So semua ni dalam control panel VAM 1040 ni sebenarnya nama dia VAM 1040 lah. Komponen ni nama 1040. Okay. Tadi kita kena parameter lah. VAM 1040 ni terdiri daripada satu emergency stop untuk kita kalau any case, any emergency, kita boleh touch up kita punya emergency stop button. Kita tak perlu sambung lah. Sebelum ni kita kalau kata budak ECP,
Untuk push button kita kena sambung 2 wire. Yang ni semua tak payah sebab dia pakai communication of Profibus. Dia pakai data bus punya sistem. Jadi panel tu dia ada data bus kan. Satu wire, satu kabel saja. Dan tak payah nak wiringnya. Masukkan VAR ni kita tak perlu wiring sebab daripada satu data kabel Profibus masuk dalam PLC terus. Okay. Semua kebanyakan semua macam ni cepat nak buat. Kalau nak wiring ni tu ada sangat-sangat lambat lah. Ini stop button, wire. Then key operated switch. Ada beberapa wire. Kemudian 2 kali 15, 230 push button. Dan satu feed rotary drive. Satu spindle override rotary control, on off button. Semua tu communicate to Profibus. Cuma satu kabel, data kabel lah. Dia cepat lah. Kalau satu, tapi keburukan dia, kalau kita tak mau repair, satu push button rosak, tukar terus satu panel lah. Kemudian daripada panel tu baru kita repair di luar production floor. So then kita tak ada downtime yang tinggi lah. Kan? Kita ada 2 pair, rosak, satu pair masuk. Satu pair lagi hantar maintenance bay buat wiring. 4 lagi lah. Nak switch. Okay. Hardware build up kena ada electrical power connection, air supply dengan data connection. Okay. Running the system kita kena setting the system dan control the movement through a program. Okay. So that is our system. Jom ni video ada video. So yang kita berada kita berada di station number 1, 2 and 3. Station number 1, ini station number 3. Okay. Ini station number 2. Dan ini station number 3. Station 1, station 2 and station 3. Kita nak parameterkan machine through online. Okay, online dan juga ada yang ada kat sini orang. Kita nak parameterkan station number 1. Untuk custom dan parameter station. Okay, tadi daripada di bahagian station nombor 1 kita tahu panel ni terbahagi daripada side door. Side door ni. Di side door ni adalah 3 komponen penting daripada dalam side door ni adalah kita punya isolator switch. Okay. Isolator switch. Isolator switch tugas dia kita tahu. Isolator switch tugas dia kalau kita matikan isolator switch, main supply tak ada lah. Even though connection sebelah ni ada sebab dia loop daripada sebelah sini, dia loop sebelah sini. Isolator switch lah. Tapi cuma untuk test ni tak ada. Main power semua tu dia isolator switch. Isolator switch lah daripada segi electrical. And then daripada segi communication, semua ni adalah link through Ethernet port, Ethernet cable. Ini ke robot Ethernet cable, daripada sini ke sini through Ethernet cable. Masuk dan keluar, masuk dan keluar. Okay. Next komponen, 3 komponen yang ada. Electrical, ni electrical lah. Okay, electrical. So sama juga, dia masuk sini, dia keluar pintu sebelah kiri, keluar sebelah kanan saya. So, dia loop ke mesin sebelah, through a door sebelah kanan saya. Okay, ni ya. Connection ni. Through door, kiri masuk, kanan keluar, loop di sebelah. Okay. The last component ni. Tak boleh buat ni. The last component adalah pneumatic maintenance unit. Pneumatic maintenance unit ni kalau belajar pneumatic, masuk pneumatic. Terdiri daripada maintenance unit, terdiri daripada filter, ni filter, dalam ni ada filter dan juga regulator untuk kawal ni. Tugas dia udara circulator lembab. Bila dia kompres, kita dapat water vapor. So, water vapor tu bila dia condensate balik, kita akan trap masuk dalam filter bowl. So sini kita akan buang air tu. Kalau kelembapan tinggi, kita tak mau water tu masuk dalam sistem kita sebab nanti ubah kita berkarat. Sebab kita berkarat, dia tak mau lah. Jadi kita kena release water vapor yang terdapat dalam kita punya filter bowl. So, kita akan buang water vapor keluar. Okay.
And then kita laraskan air. Laraskan air. Air yang efisien untuk pneumatic system. Sebab kita ada pneumatic dengan hidrolik. Pneumatic adalah dia punya tugas adalah untuk transport barang, angkat barang, pick and place semua. Jadi dia punya efisien punya pressure adalah 6 to 8 bar. 6 hingga 8 bar. Kalau lebih daripada 8 bar tu kebanyakan kita gunakan hidrolik lah, tak pakai pneumatic lah. So kita boleh laraskan, just pull up the head ni, tarik head ni dan laraskan lah. Okay, terlebih atau kurang apa ikat dia? Kalau terlebih atau kurang, so tak payah worry sebab kita dah set dah kita punya sensor, air pressure sensor. So kalau kurang, air pressure sensor takkan activate, sistem takkan berjalan. So kalau lebih, tak ada masalah, kita rugi daripada segi kompresor kita akan sentiasa running. Dia nak cukupkan 8 bar, dia akan sentiasa run daripada segi penggunaan tenaga elektrik ya. Dia tak stop lah, sebab kita nak pakai 7 bar, kita produce 15 bar, kita waste berapa bar. Okay, so rugi lah. Macam tu je lah. Okay. So dia masuk sebelah kiri, dia keluar sebelah kanan. Next adalah komponen, sambil tu jangan pergi lah, tengok kamera. Okay, komponen kedua yang kita tengok dalam slide tadi adalah kita punya control panel. Basically control panel ni kalau dalam industri mestilah dalam keadaan yang bertutup. Tak pernah terbuka macam ni ya. Dia mesti dalam keadaan kabinet. That's why dia panggil control cabinet. By right, Cik Zawani kena buat pintu lah kat sini. Sama ada dalam bentuk prospect glass door tu. Prospect glass door mestilah bertutup. Kalau macam ni tak safety lah. Anybody boleh tersentuh lah. So yang ni adalah learning system. Jadi kita tak tutup lah. By right kena tutup lah. And then dalam sistem tu, the first system kalau kita tengok ni banyak komponen. Basically dalam equipment, satu adalah bahagian safety ya. Safety punya device, safety punya komponen. Kedua adalah control punya komponen. Benda tu lah selalu ada. Safety komponen, control punya komponen. So, safety relay adalah safety komponen, electrical safety. Yang ni adalah safety komponen electrical. And then kita ada NCB, safety untuk electrical. Kan, kalau overload, overcurrent, dia akan trip lah. Based on dia punya based on dia punya rating, current rating. Okay, ni. And then bahagian control, sebab dia dah pakai semua control system dia pakai PLC. And then kita punya sistem kebanyakannya semua running on 24 volt. Tak banyak relay yang ada. Okay, tak banyak relay lah sebab switching, dia boleh switching direct. Input pun masuk direct, semua 24 volt. And then this is the PLC yang kita gunakan, kita dah belajar kondisi selama 3 minggu. This is actual macam mana satu bentuk Codesys implementation system. So Bosch Paxson, dia guna dia punya base Codesys. Jadi apa yang kamu belajar tu, walaupun dia guna Bosch, tapi dia still pakai all those Codesys punya platform, punya command. Okay, saya kita buka, basically sama. And then this PLC powered by 24 volt punya power supply. Itu saja. It's very ringkas punya panel. So the rest adalah, itu belajar dengan Cik Zawani masa electrical. So adalah terminal block. Nyambungan melalui terminal block kan. Itu buat kan lukisan kan. Terminal block, terminal block, terminal block. And then untuk communication block, kita ada these are actually apa? Ethernet switch. Switching lah. Okay, switching communication switch, Ethernet switch. Maksud dia yang ni nak connect tu sana, dia masuk dalam switch. Okay, yang ni wire ni keluar pergi ke mesin sebelah. So dia ada switch lah. Then habis lah. Bawah ni dah habis. Kat atas pula yang saya bagi tahu tadi. The first adalah kita punya material storage.
separator magazine. Material storage separator magazine. Apa yang dia separatekan? Basically, satu bahagian dia separatekan, satu bahagian dalam keadaan terbuka, satu bahagian dalam keadaan tertutup. Okay. So, ni ya komponen separator magazine. Dia nak separatekan, dia nak hantar barang ni ke atas conveyor. Ke atas conveyor. Bergantung kepada program yang kita tulis, kita boleh keluarkan kedua-dua serentak ataupun jalan satu pada satu masa. Okay, itu atas program yang kita boleh buat lah. Okay. And then, ni separator magazine. Sorry, saya jangan tengok simbol. Double acting ke single acting? Double acting cylinder. Satu port, dua port. Ni satu port yang masuk, satu lagi bahagian depan. So, dua port is double acting cylinder lah. Saya faham tak ni kita apa? Double acting cylinder. Tapi yang control dia adalah single solenoid dengan spring return. 528 single solenoid dengan spring return. Tapi dia double acting cylinder. Yang control dia single solenoid dengan spring return, single solenoid dengan spring return. Okay, ada apa nak tanya? Eka? Ada. Okay, clear. Dia akan tolak di komponen. Bila dia tolak di komponen, apa yang berlaku adalah motor ni akan bergerak. Kita akan ada testing station yang akan berfungsi. Okay. The first one, dia akan test. Dia pakai ultrasonic. So, ultrasonic akan bound wave lah. Ultrasonic. Dia tahu lah sama ada keadaan terbuka dan tertutup. So, ni ya, ultrasonic sensor yang detect. Kemudian dia akan lalu kepada capacitive sensor. Capacitive sensor dia detect semua material lah. Sama ada logam dan juga bukan logam. Dia detect semua material. Nampak? Kat sini ni. So, hitam pun detect, logam pun detect, bukan logam pun detect. Okay? So, dia testing unit lah. Dia test tengok barang tu terbuka ataupun tertutup. Kemudian dia confirm sekali lagi. Katalah yang ni ultrasonic baca terbuka. Kemudian dia confirm dengan silinder. Sebab dia confirm dengan silinder. Kalau silinder dia turun habis, sensor akan baca sebagai satu. Kalau dia turun tak habis, selama 5 saat, dia baca sebagai kosong. Dia tahu buka dan tertutup. So kalau macam ni, dia baca sebagai satu lah. Dia boleh masuk sampai habis. So dia lirik-lirik. Kemudian dia lalu kepada diffuse sensor. Ini diffuse. Ini induktif. So, kalau logam, detect. Nampak? Detect. Boleh tahu lah benda ni logam. Kalau bukan logam, selalu tak detect. Boleh tahu benda tu bukan logam. Then next, dia baca. Kalau hitam, tak on. Serak cahaya. Kalau putih, bounce balik cahaya. Ini akan bounce balik. Gelap akan absorb light. Kalau bersih shining kan? So of course lah. Akan bounce. Jadi dia tak tahu lah sama ada, dia cuma tahu bukan gelap. Okay. Then based on material yang kita minta tadi, kalau barang tu sama, dia akan through conveyor untuk assembly station. Kalau bukan sama, akan buang. Okay. Itu proses station number 1 lah. Okay. Tadi dalam slide juga kita tengok. Kita ada control panel. So, control panel, semua boss sensor punya control panel dia tandakan sebagai V. Visualize. Dia, ini control panel yang terdiri daripada satu stop button. Kemudian key, di mana key ni
kita boleh pilih untuk mod-mod yang ada. Ni betul ni. Dah ada program, tak ada program. Tak ready. Oh, tak buka. So, mod ni yang ada adalah manual mode, auto mode, single mode, single step. Okay, so dia ada mod dia. Reset mode yang ni kalau kita nak reset. Kemudian manual mode, auto mode dengan single step. Saya ada tiga mode lah yang diguna pakai. So, English stop button, switching mode. Kemudian kita panggil yang ni adalah apa? Keypad. Keypad A ada 15 biji keypad A, 15 biji keypad B. Ni sebab nanti dia ada keypad A, keypad B. Total up 30. Keypad A ni kebanyakannya adalah stop, reset apa semua. Keypad B ni adalah untuk function station. So yang ni kita boleh tulis actually program yang kita tulis keypad A, keypad B tak silap saya. Yang ni adalah variable resistor, drive lah. Ni variable resistor lah. So drive. Then push button on, push button off. Semua ni tak perlu kita wiringkan. Kita boleh kalau rosak kita hanya perlu bukan satu bang pun. Okay. But this bang station actually this bang station communication by a cable, communication cable called Profibus cable. Data communication, sebab data communication ni ada banyak standard, yang ni dia menggunakan Profibus. Yang ni machine dengan machine dia guna Ethernet, tapi untuk panel dengan equipment dia guna Profibus. So Profibus ni terbahagi, dia communicate 3 bahagian. Satu dia pergi ke RFID head, satu lagi RAM, satu lagi kat belakang tu kita pergi. Okay. Satu lagi dia pergi dekat fieldbus device. Fieldbus device di mana yang ni bukan PLC, yang ni cuma dia punya device bus saja. Coupler dia. Dia semua ni akan dihantar melalui data kabel ke PLC untuk diproses. Okay. So that is macam mana station nombor 1 berfungsi. Okay, kita tengok kita parameter station nombor 1. Kita try tengok. Parameter tidak ada. Ya. Boleh ya. Alright. Station nombor 4. Tengok. Okay, ini adalah sama juga. Editing dengan HMI adalah control panel. Dalam post system, form control panel adalah. Now, kita tunggu dia power up because dia auditing adalah PC based system. Dia ada boot cycle. Tak sama macam sistem power up terus berjalan. Tapi kalau kita adalah PC based system, boot cycle. So kalau tengok depan tu dia ada cycle. So daripada belakang ada kita cuba urusan itu. Kita lanjut ke dalam. LED malah
Kalau power up, dah. Okay. So kita nak set reset ni semua. Okay. Jadi session nombor 3. So once kita reset dia. Okay, dah reset dah. Session nombor 2. PC kat bawah. Reset the system. Kita dah reset dah. Pull up the system balik. Okay. Session nombor 1 sama juga. Pull ke bawah. Reset dah. Then auto mode. Itu dia berfungsi ya. Kita baca program yang salah. Komponen yang salah kita sebenarnya kita nak minta testing. Then dia hantar, dia check. Kalau salah, dia buang balik. Okay, dia akan cari komponen sampai komponen betul. Tapi kita tak parameterkan komponen kita. Basically, kalau kita parameterkan komponen kita akan pilih komponen watt bawah, blok atas. So then kita akan order barang tu. And based on the barang, dia akan buat kita punya ordering. Itu duduk bawah bottom. Bottom. Okay, sabar. Right. Nanti kita nak buat program ni ya. Okay. Okay. Dan bila kita tekan dekat button, semua sistem berhenti. Okay, stop. Macam mana mesin kita berfungsi. Dan hopefully kamu boleh lihat tadi panel apa yang saya explain tadi berfungsi ya. Okay. Next, saya kena present pula. The first component yang kita nak kena kenal adalah kita punya PLC ya. Okay. Ini boleh dia parameter baru dulu kot. Alright, Mai. Bagi depa ni dulu. Bagi depa each individual station dulu. Okay, kita minta bagi nama siapa nak handle PC 1 yang ni, PC 2, PC 3, PC 4. Okay. So siapa yang nak handle PC nombor 1, 4 orang akan share, akan rotate. Cik Zawani akan distribute 4 PC. Okay. So siapa nak PC nombor 1? ID, bagi ID dulu. Dah. Cik Zawani nak bagi ID masing-masing. Cuma bagi tahu Cik Zawani ya, siapa nak session number 1, 4 orang. Yang awal sekali dalam buat serang. Kan Zawani dah bagi ya? Dah baru nak bagi. Okey. 4 orang yang pertama.